Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Sidang penonton rahimakumullah, alhamdulillah masih lagi kita diberikan kesempatan untuk bersama dalam siri Tazkirah Ramadan pada kali ini. Sidang penonton sekalian, satu peristiwa agung yang berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu berlaku pada 17 Ramadan seperti yang disepakati oleh ulama bahawa 17 Ramadan merupakan tarikh nuzulul Quran, iaitu tarikh penurunan Al-Quran. Maka pada bicara kita pada kali ini ingin saya membicarakan tentang Al-Quran dan sejarahnya. Sidang penonton sekalian, Al-Quran merupakan satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teragung. Buktinya Al-Quran sehinggalah ke hari ini, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita beribu tahun yang lalu, Al-Quran tetap terpelihara dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menampilkan satu bentuk pembacaan yang terbaik, lebih baik daripada Al-Quran ini. Al-Quran ini merupakan kalamullah, kata-kata Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qadim, yang bersifat kekal, dan terkandung pada Al-Quran ini pembacaan yang mempunyai lafaz tertentu dan makna yang tertentu. Dan sesiapa yang membaca Al-Quran bukan setakat membaca tetapi mendengar, juga meneliti Al-Quran, juga sesiapa yang memegang mushaf Al-Quran, ia merupakan satu ibadah khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pastinya akan mendatangkan ganjaran terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini merupakan satu pembacaan bermula daripada suratul Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Al-Quran terdiri daripada 114 surah, dan 114 surah ini terkandung dalam 30 juzuk Al-Quran, mengandungi 6,326 ayat. Dan ulama mengatakan bahawa perkataan yang terkandung di dalam Al-Quran ini sebanyak 77,437 perkataan. Al-Quran melalui fasa penurunan sebanyak 3 kali fasa penurunan, iaitu fasa yang pertama, Al-Quran ini diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz. Dan penurunan Al-Quran pada fasa yang pertama adalah secara sekaligus ataupun secara kesemuanya sekali. Dan perkara ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-21 dan juga ayat yang ke-22, yang mana Allah Ta'ala berfirman, maksudnya bahkan apa yang didustakan oleh mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di dalam Lauh Mahfuz. Fasa yang kedua ialah penurunan Al-Quranul Karim daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia yang dikenal sebagai Baitul Izzah. Dan penurunan Al-Quran pada fasa yang kedua ini juga secara sekaligus. Dan ulama menyatakan bahawa penurunan Al-Quran pada fasa kedua adalah pada malam Al-Qadr, Lailatul Qadr, pada malam Al-Qadr, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama surah Al-Qadr, iaitu Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadr. Sidang penonton sekalian, pada fasa yang ketiga penurunan Al-Quran ialah fasa penurunan Al-Quran daripada langit dunia, iaitu Baitul Izzah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa yang ketiga ini, penurunan Al-Quran daripada Jibril alaihi salam, adalah secara beransur-ansur ataupun secara berperingkat-peringkat mengikut keadaan-keadaan tertentu. Dan persoalan mengapa Al-Quran diturunkan
daripada Jibril itu, daripada Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi SAW dalam keadaan beransur-ansur, ada hikmah yang tersembunyi di sebaliknya. Iaitu ulama menggariskan ada 3 hikmah, 3 sebab kenapa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW. Yang pertamanya, Al-Quran, supaya Al-Quran itu dapat difahami sepenuhnya dan juga dapat dihafal oleh para sahabat, ya. Jadi Al-Quran itu turun secara berperingkat-peringkat supaya Nabi SAW benar-benar faham isi kandungan, sama ada yang tersurat ataupun yang tersirat daripada ayat Al-Quran yang diturunkan itu, dan dalam masa yang sama untuk memberikan peluang dan masa agar sahabat dapat menghafal ayat-ayat tersebut. Yang kedua, penurunan Al-Quran pada fasa yang ketiga ini secara berperingkat-peringkat ataupun secara beransur-ansur adalah mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Rasulullah SAW. Maka Al-Quran itu diturunkan mengikut peristiwa sebagai jawapan penjelas kepada peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiganya, hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat kepada Rasulullah adalah supaya ayat Al-Quran itu memberi jawapan kepada persoalan-persoalan yang diajukan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang persoalan itu datang daripada sahabat, ya, sehingga kan sahabat tidak dapat sehingga Rasulullah tidak dapat menjawab. Maka wahyu itu datang kepada Rasulullah untuk menjawab penjelasan, memberikan penjelasan kepada sahabat pada ketika itu. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kali pertama Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita maklum, ia berlaku di Gua Hira, dan peristiwa ini disepakati ulama berlaku pada 17 Ramadan, ya. Dan kita faham bahawa keadaan semasa itu baginda Rasulullah hidup dalam suasana masyarakat Arab jahiliyah yang bobrok akhlaknya, yang teruk situasi ketamadunannya, rosak, ya. Dan pada ketika itu dikatakan masyarakat Arab jahiliyah berada di ambang kehancuran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan dalam diri Rasulullah SAW untuk beruzlah ke Gua Hira, untuk mengasingkan diri dan untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan keadaan-keadaan yang tidak menentu, keadaan-keadaan yang memperlihatkan kebobrokan akhlak dan moral di kalangan masyarakat Arab jahiliyah pada ketika itu. Maka Rasulullah SAW pun beruzlah di Gua Hira, dan bermulalah pada malam 17 Ramadan, seperti yang dikatakan oleh pakar sejarah Islam, bahawa datanglah Jibril AS pada malam itu membawa wahyu yang pertama, iaitu daripada surah Al-Alaq ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dan disitulah bermulanya watikah pelantikan baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir, Nabi kepada umat manusia di akhir zaman. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dan pada peristiwa itu Nabi SAW ketika menerima pelukan yang amat kuat daripada Jibril AS, dalam keadaan ketakutan, Nabi SAW diminta untuk membaca surah Al-Alaq daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Namun baginda Rasulullah mengatakan bahawa aku tidak tahu membaca, ya. Dan kemudian daripada peristiwa itu Nabi SAW balik pulang ke rumah Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah, dan disitulah Sayyidatina Khadijah memberikan satu ketenangan kepada baginda Rasulullah. Dan lantas Sayyidatina Khadijah bertemu kepada Waraqah bin Naufal, seorang penganut agama Nasrani yang sangat berpegang kepada kitab Taurat. Dan disitulah
bermulanya Sayyidatina Khadijah dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa yang datang pada ketika di Gua Hira itu adalah Jibril alaihi salam membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk watikah pelantikan baginda Rasulullah sebagai nabi akhir zaman. Dan ketika mana Sayyidatina Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal memberikan pandangan dengan katanya, Maha suci Tuhan, demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya, percayalah kepadaku wahai Khadijah, sesungguhnya dia iaitu Muhammad telah didatangi Jibril yang pernah datang menemui Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya dia adalah nabi umat ini, katakanlah kepadanya supaya tetapkanlah hatinya. Itu antara kata-kata Waraqah bin Naufal memberikan penjelasan dan pandangan beliau tentang peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Hira. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, bagaimanakah ayat-ayat Al-Quran sesudah daripada peristiwa di Gua Hira itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ulama mengatakan bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 keadaan. Yang pertama sekali, malaikat Jibril memperlihatkan dirinya yang sebenar, seperti mana yang baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril ini ketika turunnya wahyu yang kedua, iaitu daripada surah Al-Muzammil. Daripada wahyu pertama surah Al-Alaq ke wahyu yang kedua surah Al-Muzammil, tempoh itu sangat lama. Dan pengkaji sejarah mengatakan tempoh di antara wahyu pertama dengan wahyu kedua itu turun adalah lebih kurang 6 bulan, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa bimbang kerana wahyu tidak turun lagi. Maka dalam wahyu yang kedua itu, penurunan surah Al-Muzammil kepada Rasulullah, Jibril alaihi salam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertemu dengan Nabi dalam keadaan rupa yang sebenar, rupa Jibril alaihi salam yang sebenar-benarnya. Itu yang pertama, keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Jibril memperlihatkan dirinya sebagai seorang lelaki dengan mengucapkan ayat-ayat Al-Quran tadi. Ya, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, malaikat Jibril alaihi salam datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi tidak nampak Jibril. Yang hanya ada adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan terus ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam. Kemudian cara yang keempat, ulama mengatakan bahawa wahyu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta bunyi loceng. Wahyu itu datang beserta bunyi loceng, dan cara ini adalah cara yang paling berat dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apabila wahyu datang dalam keadaan beserta bunyi loceng ini, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badan Nabi akan berasa panas walaupun keadaan pada ketika itu sangat sejuk, dan Nabi rasa tidak selesa. Itulah antara yang disebutkan oleh ulama bagaimana keadaan-keadaan ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, Al-Quran pada peringkat awalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu tidak pun dimashafkan ataupun tidak pun dibukukan. Kenapa? Ini kerana ulama mengatakan bahawa pada zaman Nabi Al-Quran tidak dibukukan kerana ada 4 sebab. Yang pertamanya, tidak ada sebab kenapa Al-Quran hendak dibukukan, kerana pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada dan Nabi sebagai
tempat untuk merujuk. Dan selepas Nabi mendapat wahyu, Nabi terus mengajarkan wahyu itu, ayat Al-Quran itu kepada sahabat. Dan sahabat, di kalangan sahabat ada yang menjadi penghafaz Al-Quran. Ya, contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali bin Abi Talib, ya, dan ramai lagi. Contohnya seperti Abu Talhah, Ibnu Mas'ud, ya, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan ramai lagi. Mereka ini merupakan sahabat-sahabat Nabi SAW yang menerima ajaran ayat Al-Quran itu daripada Nabi selepas wahyu itu diturunkan. Lantas mereka ini terus menghafaz Al-Quran. Jadi tidak ada sebab mengapa Al-Quran pada ketika itu perlu untuk dibukukan, kerana sahabat Nabi ramai yang menghafalnya. Yang kedua, kenapa Al-Quran pada ketika zaman Nabi tidak dibukukan? Kerana ayat-ayat yang diturunkan pada ketika itu masih lagi mengalami nasikh dan mansukh. Maknanya ada ayat-ayat yang akan dimansuhkan dan digantikan dengan ayat-ayat yang baru. Jadi kalaulah pada ketika itu Al-Quran terus dibukukan, maka dia akan menjadi satu masalah, ya, untuk kita untuk dibuang dan ditambah digantikan dengan yang baru. Maka sebab itu Al-Quran pada zaman Nabi SAW tidak lagi dibukukan, kerana wahyu itu masih lagi berlaku proses penurunan. Yang ketiganya, Al-Quran tidak dibukukan kerana proses penurunan Al-Quran itu masih panjang. Dan kita maklum bahawa proses penurunan Al-Quran ini dia mengambil tempoh yang lama, iaitu selama 23 tahun. Ya, 13 tahun Nabi di Makkah dan 10 tahun Nabi di Madinah. Dalam tempoh itu Al-Quran masih diturunkan. Jadi agak mustahil kalau Al-Quran masih dalam proses penurunan, ianya boleh dibukukan. Dan yang keempatnya, kata ulama, kenapa Al-Quran tidak dibukukan di zaman Nabi, ialah kerana Al-Quran itu turun atas sebab-sebab tertentu ataupun faktor-faktor dan peristiwa-peristiwa tertentu. Maka agak mustahil Al-Quran boleh dibukukan mengikut susunan-susunan yang teratur seperti pada hari ini. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, mungkin sedikit sebanyak penerangan mengenai sejarah penurunan Al-Quran ini memberikan gambaran kepada kita bahawa satu peristiwa penting yang berlaku di bulan Ramadan, iaitu lebih tepat pada 17 Ramadan ini, merupakan peristiwa nuzul Quran. Dan kita perlu untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah proses penurunan Al-Quran itu berlaku, dan juga perlu untuk kita tahu tentang betapa Allah Subhanahu Wa Taala begitu menjaga Al-Quran ini sebagai satu petunjuk hidayah kepada umat manusia hinggalah ke akhir zaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.